Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jemaat yang mulia, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keyakinan kita kepada Allah dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita usaha mengerjakan segala perintahnya dan usaha meninggalkan segala larangannya. Moga-moga kita tergolong dalam golongan muttaqin, yaitu orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allah Ta'ala himpunkan kita pada hari yang mulia dan tepat yang mulia. Moga-moga mari sama-sama kita mengabdi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah. Dengan masa yang singkat kita dapat ulang kaji diri kita masing-masing demi untuk kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang tahu tujuan hidup kita di atas dunia ini. Dalam arti kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sidang jemaat yang mulia, hari ini cuba kita mari ulang kaji sedikit tentang pengajaran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam segala ibadah. Allah Ta'ala binakan al-Islam sebagai agama dia. Inna dina indallahi al-Islam. Islam agama sempurna, agama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah Taala berikan kepada kita al-Islam, satu nikmat yang tidak ada nikmat yang paling besar di sisi Allah Taala, yaitu nikmat al-iman dan nikmat al-Islam. Bunyal Islamu ala khams. Allah Taala binakan al-Islam di atas 5 asas. Di antaranya syahadatu an la ilaha illallah, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hari ini kita pakat mari ambil pengajaran daripada haji, yang mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-hajju ashhurun ma'lumat, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Setiap amalan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua ada maksud, semua ada maqasid dalam nak menjagakan agama dia, dalam nak menjagakan kehormatan manusia. Faman farada fihinna al-hajj fala rafas. Rafasa di sini banyak ulama tafsir. Banyak ulama tafsir rafas makna apa? Tengah kata jima' dengan isteri dia semasa haji tak boleh. Wala fusuq, dan benar-benar jahat, buat maksiat tak boleh. Wala jidala fil hajj, tak boleh berbantah-bantah dalam musim haji, dalam masa haji. Oleh itu pengajaran yang besar bagi kita orang Islam yang sedang duduk dalam tanah haram ataupun sedang mengerja haji, dan kita orang yang di tanah air, kita patut perlu ambil pengajaran di sini. Maknanya
Islam wi kehormatan kepada manusia sesama manusia, yaitu kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillah. Al-istislam makna Islam. Apabila tibanya Islam di mana tempat, di situlah ada keselamatan dan kesejahteraan. Tidak ada mana-mana bombing yang tidak ada al-Islam, keselamatan. Nak oyak kata apabila bombing mana ada Islam, ada selamat. Cuma orang Islam yang penganut Islam itu yang setengah pada setengah tak guna ajaran Islam dalam hidup, itulah menyebabkan timbul perpecahan dan perbelahan. Sedangkan Islam, setiap ibadat yang diperintah, di antaranya Allah Ta'ala larang. Kalau kita ambil satu detik, satu saat, satu kedudukan di musim haji untuk ambil pengajaran dalam hidup kita, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah Subhanahu wa taala larang. Sebab kita jangan lupa bahawasanya kita manusia mesti kena ada hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk Allah, iaitu manusia. Bina Islam atas 5 perkara, di antaranya mengucap untuk nak kemahkan akidah kita. Mengucap iaitu menyaksi bahawasanya tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang patut kita sembah dan puji, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ataupun wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan Muhammadlah sebagai Rasulullah yang paling comel akhlak dia sebagai kita pengikut, yaitu turut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran. Sidang jemaat yang mulia, maqasidus syariah di segi semaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Semaya yang khusyuk dapat hubungan yang paling comel dengan Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sehari dan sunat rawatib dan sunat tahajud qiyamul lail dan sebagainya. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala zakat hubungan kita dengan manusia untuk nak membersihkan diri kita dan nak bersihkan harta kita, mesti kita kena keluarkan zakat. Wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan, wa tasuma Ramadan, untuk nak bersihkan diri kita daripada segala penyakit, untuk nak bersihkan jiwa kita daripada tomok, untuk nak bersihkan kedudukan kita, mestinya adanya puasa dalam hidup kita. Wa tahajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan mengerjakan haji bagi siapa dia yang kuasa. Hampir 3 juta manusia berhimpun di satu tempat yang tuju kepada satu tujuan, labbaik Allahumma labbaik, yaitu serah segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan akidah, dalam arti kata semua urusan kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebagai Tuhan yang nak beri pahala kepada orang haji. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' ilal jannah. Bagi orang yang dapat haji mabrur, tidak ada balasan bagi dia melainkan syurga. Tanya sahabat, apa haji mabrur ya Rasulullah? Gapo haji mabrur? Sebab tu di antara haji yang ada tanda dia. Siapa dia dapat hajjul mabrur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajjul mabrur iaitu we makan kepada orang, it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Di antaranya dalil tanda bagi orang dapat hajjul mabrur, suka we makan kepada orang, suka kecek anak yatim, dan suka kecek we keberatan kepada masyarakat, tetap orang fakir miskin. Itu di antara alamat hajjul mabrur. Sebab tu di antara benda yang kita dapat ambil pengajaran bersama, di antaranya istislamu lillah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita duk bimbang apabila dengar satu kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam perkataan dia
tentang masalah ibadat. Sebab segala ibadat kita sudah tahu dan reti bersama, kata dia ada maqasid dia, dia ada tujuan dia. Bime-bime takut amalan soleh, amalan perbuatan kita tidak sampai tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Kata Ibn Qayyim, wa bainal amal wa bainal qalb masafah. Di antara amalan dengan hati kita tu ya ada jarak perjalanan dia. Kalaulah benar-benar hati kita tu buat amalan, kita buat amalan, satu anggota kita buat satu amalan siapa di hati kita, maka alhamdulillah. Kalau semaya khusyuk, kalau puasa tak kata hudah ke orang, kalau haji yang penuh kesabaran, kalau mengucap yakin kepada Allah, yakin kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau zakat yakin kepada bersih hartanya. Tetapi kalau amalan kita tak sampai di hati, sebabnya di antara celah-celah amalan ke hati itu dia ada jarak jalannya, dia tak ada pelat. Celah-celah itulah syaitan duk tipu kita. Dan di antara celah-celah hati kepada Allah, wa bainal qalbi wa bainallah masafah. Di antara celah-celah amalan kita nak pergi ke hati satu celah, satu masafah, satu jarak jalannya, dan di antara hati nak pergi kepada Allah pula ada juga jarak jalannya dia. Sebab tu tak ada pelik lah kalau semaya kita buat apa tak boleh cegah benda fahsyat dan mungkar, kerana semaya kita tak masuk dalam hati, na'udzubillah. Tidak pelik lah puasa kita, kerana kita tak boleh bawa puasa seperti mana puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak peliklah haji kita tidak ada perubahan, kerana haji kita tak masuk dalam hati. Apabila tak masuk dalam hati, kata Ibn Qayyim rahimahullah, dia tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bagi siapa dia nak ubah, bagi siapa ni nak berubah kedudukan dia, maka ubahlah amalan dia selepas pada dia buat amal. Kalau dia pergi buat haji, kelak buat haji kena ada perubahan. Kalau dia pergi buat haji, pada awal belum buat haji tak cukup semaya 5 waktu, maka setelah mana dia klik kepada haji, kena cukup 5 waktu semaya dia. Kalau dia pergi buat haji, belum pada buat haji dia suka kecek benar tak molek, hidup guriskan hati orang, hidup kata huda ke orang, hidup maki ke orang, apabila dia klik haji, fala rafasa wala fusuq, dia ambil pengajaran pada haji untuk nak tatbik dalam hidup dia. Banyak kita tengok para hujat hak klik tahun dulu dan klik lepas dah, apabila boleh kecek ni tuduh orang, kata maki ke orang. Sedangkan Islam tidak berhak dan tidak perlu kepada mereka yang apabila dia kerja satu-satu benda maqasid dia tidak boleh, dia kena jaga akhlak hujat, akhlak para hujat kena jaga. Nabi SAW apabila ditanya siapa dia kah banyak di kalangan umatmu masuk syurga, Nabi tak ada jawab kata orang semaya banyak, Nabi tak ada jawab kata orang puasa banyak, Nabi tak ada jawab kata orang buat haji banyak kali, tak ada jawab. Nabi jawab kata orang yang takwa pada Allah dan orang yang baik akhlak dalam pergaulan dengan manusia. Nak royak kata akhlak satu benda penting, akhlak satu benda yang mulia yang kita kena menghormati di antara satu sama lain. Sebab maqasidus syariah yang ambil berat tentang masalah hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Kalau kita masih lagi hidup cicak ke orang, hidup kata huda ke orang, hidup maki orang, maka belum tentu lagi kita bersihkan hati kita dalam segala amalan kita, dan amalan kita tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maqasidus syariah dan pengajaran yang kita dapat ambil juga daripada haji kita, yaitu nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan di antara satu sama lain. Semua manusia yang duduk di tanah haram dapat menyaksi bahawasanya seluruh manusia yang tak tahu bucu mana yang meluk agama Islam menuju pada satu tempat untuk demi menyahuti panggilan Allah Ta'ala dan berkatnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pergi kepada satu tempat dengan pakaian yang satu, dengan tujuan yang satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah kita
selaku manusia. Ada satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di masa dia ada banyak para hujat mari buat haji semasa dia. Maka ditanya pula kepada anak dia, bapakku, kerana hari ni banyak orang bakat mai buat haji ni. Kata Umar radhiyallahu anhu dengan secara rekahnya, walau banyak demo bakat mai buat haji, tapi hak ambil pengajaran pada haji bukan banyak, sikit saja. Oleh itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, kita sabar, kita tanam perasaan kita kasih mesra di antara satu sama lain. Tak kira kulit putih, kulit hitam, tinggi, rendah, halus, besar, kaya, sesak, semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang ketiga, pengajaran juga yang kita dapat ambil daripada musim haji dan amal haji, iaitu doa. Ad-doa silahul mu'min, ad-doa huwal ibadah. Doa yang diterima oleh Allah SWT, iaitu doa hari Arafah. Siapa-siapa dia berdoa di hari Arafah, Allah Ta'ala terima. Mana kata di hari itu, di musim haji banyakkan doa. Siapa setengah pada setengah pergi buat haji, semua pakat nak kepada doa. Nak doa di sini, nak doa gapo di sini, nak doa gapo, tanyanya doa untuk nabi Allah Taala terima doa kita. Ada satu ketika budak seorang umur 10 tahun, sekitar 12 tahun. Nama dia Rabi'ah bin Ka'ab. Satu hari dia hidup di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak khidmat pada Rasulullah. Tiba-tiba Nabi tubik tengok budak, seorang budak. Tanya Nabi, apa ni? Mari di sini. Dia kata dia nak khidmat pada Rasulullah. Maka dia khidmat pada Rasulullah untuk cucur air Nabi berwuduk. Setelah mana selesai pada itu, Nabi tanya, Nabi tanya kepada budak, "Mu nak gapo? Minta pada aku." Budak ni jawab kata, "Nanti sekejap aku nak mikir." Kalau kita budak lah ni tak ada tanya banyak. Tanya kata nak gapo? Nak duit. Tanya kata nak gapo? Nak barang tu barang ni. Tambah-tambah budak umur 10 tahun sampai 12 ni, dia nak kepada benda. Budak seorang ni tak ada tanya, tak ada kecek banyak pun. Nabi kata nak gapo minta pada aku. Nabi kata nak gapo minta pada aku. Budak ni jawab kata nak masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak masuk syurga bersama Rasulullah. Nabi kata hal lepas dah tu nak gapo lagi? Tak ada dah. Nak ni hafsah sekali. Rabi'ah jawab dengan mancai dia. Nak syurga, masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu nak ke mana? Ya Rasulullah, mu tolong doa kepada aku, aku boleh masuk syurga denganmu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, Nabi tidak selalu akik tangan lepas tu berdoa pada budak ni. Tidak selalu Nabi akik tangan berdoa kepada si budak ni. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar budak ni kata kan, alaika bikasratis sujud. Mung ni hendaklah banyakkan sujud pada Allah Taala. Sedangkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam akik tangan berdoa, ya Allah, wilah budak ni bila surga sama aku, nescaya Allah Taala tak tolak doa Rasulullah kerana Nabi maksum. Tapi Nabi nak ajar kata nak masuk surga bukan dengan doa saja dak, bahkan kita kena amal, kena buat. Kalau tanya for kita semua nak masuk surga belaka, tapi semaya cukup 5 waktu, dak. Kalau semua tanya nak masuk surga, nak masuk baca Quran dak, dak. Kalau semua tanya nak masuk surga, nak doa ke dak, dak juga. Sedangkan syurga hak Allah Taala, neraka adalah hak Allah Taala. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatik. Allah Taala nak masuk syurga siapa Allah Taala kehendak Allah Taala mau masuk. Buat apa kita tak minta pada Allah Taala? Lalu tu Nabi SAW we ajaran, we cautioner kepada budak ni suruh banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana banyak sujud adalah sebab untuk masuk syurga. Dalam cerita itulah juga lebih kurang Sa'ad bin Abi Waqqas jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, hari ini tolong doa ke aku. Moga-moga doa ku Allah Taala terima. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas berhajat kepada doa dia tu terima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cerita lebih kurang, Nabi jawab kata, kalau mu nak doa mu Tuhan terima, maka mung tu kena jaga makan ni, mung jangan hidup makan barang tak molek, barang haram. Sa'ad bin Abi Waqqas setelah mana dia dengar teguran dan ajaran Rasulullah SAW, lepas pada tu dia tak ada makan-makan barang hak tak molek. Walau belum pada tu boleh jadi ada. Tapi lepas pada tu dia tolak terus siapa doa dia nampak
depan lalu dah dia berdoa, Allah Taala wi nampak lalu dah kata, Allah Taala terima doa dia. Hatta sehingga kambing dia duk perak tu, gi duk makan barang orang. Satu ketika dia tengok kambing dia pergi makan barang orang, sedangkan belum pada tu dia pernah perah susu makan daripada susu kambing tu. Sejak pada hari tu dia tengok kambing dia pergi duk makan barang orang, dia tak makan siapa kambing saya tu mapuh. Tak makan susu. Bimai takut susu kambing pergi duk campur dengan barang orang. Bimai takut dia pergi duk terlebat. Buat menyebabkan doa dia Allah Taala tak terima. Allahu Akbar. Tapi kita ni banyak hak tak molek, padahal molek masuk dalam tubuh kita. Bagaimana Allah Taala nak terima doa kita? Sebab tu kita istighfar dengan Allah Taala. Akhir sekali Allah Taala sengaja ada segala amalan dia, segala benda yang Allah Taala beri kepada kita, di antaranya untuk nak tahqiq ataupun untuk nak menetapkan ataupun untuk nak kita benar-benar jadi orang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Semaya baik, puasa baik, zakat baik, segala amalan demi untuk nak bawa kita jadi orang takwa pada Allah Taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang Jumaat yang mulia, sama-sama kita bertakwa pada Allah Taala, dan jadilah kita orang yang baik, orang yang sentiasa ingat pada Allah SWT di setiap masa, setiap tempat. Moga-moga kita selamat dunia dan akhirat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamu alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Takut pada Allah Ta'ala ni satu benda yang berhajat perlu pada kita di hari ini. Jangan kita dikenakan satu penyakit, satu fitanun ka kita ailailil muslim, satu fitnah yang mari berbentuk gelap. Kita ailailil muslim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira. Lek pagi beri molek boleh betul kufur dengan Allah Ta'ala, nauzubillah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, ataupun lek betul nampak beri molek boleh pagi esok nampak kufur dengan Allah Ta'ala, nauzubillah. Satu fitnah. Sebab gapo kena fitnah tu? Nabi kecek zaman dia 1000 tahun lebih dah. Sebab gapo kita kena penyakit tu? Lebih lagi di keadaan kita di hari ni banyak kena penyakit ni. Hatta sehingga kita sendiri pun kena banyak istighfar dengan Allah Ta'ala. Mari penyakit ni. Nauzubillah. Di antara sebabnya ya bi'andinahu bi'aradin minad dunya qalil. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia jualnya agama dia dengan harta benda yang sikit. Islam hancur bukan dengan sebab musuh Islam, tapi Islam ni hancur dan runtuh dengan sebab kita orang Islam yang tak berapa comel duk kedudukan dia dengan agama Islam. Islam runtuh dengan sebab orang Islam yang ada sifat munafik, nauzubillah min zalik. Sebab tu kita tanahlah keyakinan kita seperti mana tanah keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti mana Nabi Ibrahim tanah keyakinan kepada isteri dia Hajar. Seperti mana Nabi Ibrahim tanah keyakinan dia dan sikah dia kepada Allah Ta'ala kepada anak dia Ismail, sampai dia boleh bentuk satu keluarga yang murni dan comel. Sebab tu kita perlu berhajat kepada diri kita setiap orang ni, bina peribadi kita jadi muslim yang sebenar dan bina keluarga kita sebagai keluarga muslimah, supaya kita dapat boleh menegakkan iqamatuddin dalam bumi Allah Subhanahu wa taala dan jadi seorang Islam yang sempurna dalam hidup. Kalau tidak, maka pedah gapo kita gi wahji habis dah harta, tak rak orang kita kuat gagah jadi tak rak, tapi kelik buat haji kita tak ada kesan gapo. Kita melontar, kita pekong melontar
Jumratul Aqabah. Pekongnya setan. Tapi kelik rumah turut setan pula, nauzubillah min zalik. Sebab tu tujuan segala tujuan yang Allah Taala beri pada kita, nak kita buat satu amalan, sebalik lepas pada tu molek lepas pada kita buat amal. Kalau semaya boleh cegah benda fahsyat dan mungkar. Kalau haji boleh jaga kita daripada kita tuduh orang kata tak molek pada orang dan buat kena orang dan sebagainya. Kalau tidak, maka kita kena banyakkan istighfar kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak terima doa kita, di antaranya 4 syarat yang kita semua kena istighfar dengan Allah Taala. Yang mana Allah Taala kata, wa inni laghaffarul liman taba. Allah Taala nak ampun dosa bagi siapa dia? Liman taba, taubat. Kita kena banyak taubat pada Allah. Wa amana, dan beriman pada Allah. Taubat serta yakin. Ar-raja wal khauf, ar-raja lagi sekali. Yang ketiga, wa amila salihah. Taubat dah, yakin dah, beriman dah, percaya kata Tuhan apa dosa dah, kena banyak wa amal soleh. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Wa amal soleh banyak. Syarat amalan yang soleh, satu ikhlas pada Allah, yang dua ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga summah tada. Summah tada, ulama bertafsir kata istiqam ala ta'ah. Kita tetap di atas taat kepada Allah SWT. Sebelum pada kita nak temu jemaah minggu depan, mari sama-sama kita bertakwa pada Allah Taala, dan kita jagalah syarat-syarat hidup kita. Jagalah patai-patai supaya kita tak tergulung dalam golongan orang yang buat maksiat dan orang derhaka pada Allah SWT. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya allazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'azabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد إسلامنا والمسلمين بالسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره ورد كيده إلى نهره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.